Hai semua, minggu ini saya akan berkongsi dua buah buku yang bertajuk Buat Duit dengan Facebook dan Instagram. Okay. Buku kedua pula, The Librarian's Nitty-Gritty Guide to Marketing. So sempena Minggu Literasi dan Maklumat Pustakaan di Sarawak, saya akan berkongsi dua buah buku yang boleh kita perolehi di Pustakaan di Sarawak, dan pengguna-pengguna boleh meminjam buku ni daripada pustaka. So untuk review buku yang pertama ni, saya nak berbicara tentang sebuah buku yang amat menarik perhatian saya, iaitu buku yang bertajuk Buat Duit dengan Facebook dan Instagram. So zaman sekarang banyak peniaga-peniaga sekarang menggunakan platform Facebook dan Instagram untuk menjual dan juga untuk memasarkan produk-produk mereka. So buku ini amat saya rasa amat bersesuaianlah bagi mereka yang ingin mendalami macam mana nak menjana pendapatan dengan menggunakan platform Facebook dan Instagram. So buku ini ditulis oleh Milazah Ghazali, ya. Diterbitkan pada tahun 2016, cetakan pertama, cetakan kedua 2019, dan buku ini mempunyai 140 muka surat. Jadi dalam setiap ada di sini ada 7 buah bab, iaitu pengenalan produk, Instagram dan Facebook, pendaftaran, jualan dan pemasaran, tanda harga, penghantaran dan selepas jualan. Jadi kenapa saya pilih buku ini? So buku ini bagi saya amat berguna kepada kita sekarang, especially peniaga-peniaga kecilan yang ingin memasarkan, ingin menjualkan produk mereka tanpa membuka kedai. So dengan semudah di hujung jari, pengguna-pengguna dapat mendaftarkan memasarkan produk mereka melalui platform Facebook dan Instagram. Jadi saya kenapa saya amat suka buku ini? Yang pertama sekali, buku ini amat nipis, ya, hanya 104 muka surat saja, dan bahasa-bahasa yang digunakan amat mudah difahami. So setiap kali saya menunggu di airport atau bila waktu lapang, saya akan keluarkan buku ini, melihat bagaimana teknik-teknik yang di-sharekan, yang dikongsikan oleh penulis, bagaimana kita dapat memasarkan produk kita di laman di Facebook dan Instagram dengan begitu berkesan sekali. Ada teknik-tekniknya. So buku ini saya juga banyak gunakan dalam kita punya modul literasi maklumat. Sebab salah satu modul literasi maklumat digital yang kita ajar kepada kita punya pengguna, juga komuniti kita, iaitu macam mana mengendalikan akaun social media bagi memasarkan produk-produk tempatan. Jadi dalam modul tersebut, iaitu modul pandai, saya banyak merujuk kepada buku ini bila saya mengemaskinikan modul tersebut. Jadi buku-buku ini sangat memberi manfaat terutamanya komuniti sekarang, ya. Maklumlah sekarang ke zaman COVID pandemik, banyak perniagaan tidak dapat dijalankan secara fizikal, ya. Kita buka kedai pun terpaksa mengikut SOP. Tapi dengan adanya platform untuk memasarkan produk-produk melalui Facebook dan Instagram, peniaga-peniaga kecil-kecilan dapat, ya, meluaskan lagi reach out kepada pengguna-pengguna yang memerlukan produk mereka.
Jadi saya amat syorkan sesiapa yang berminat terhadap buku seperti ini boleh dapatkan daripada pustakaan di Sarawak, boleh dipinjam daripada pustaka, dan kita boleh kongsikan tips-tips, especially bagaimana kita dapat memberi tips, cara-cara kita mendapatkan tips-tips yang berkesan, terutama sekali bila kita nak memasarkan, bagaimana kita nak menjana pendapatan dengan menggunakan platform Instagram dan Facebook. Rata-rata penduduk Malaysia mempunyai akaun Facebook dan Instagram kan. So ini merupakan peluang yang amat baik, especially bagi mereka yang mempunyai produk untuk dijual. Mereka boleh menggunakan aplikasi Facebook dan Instagram bagi memasarkan produk-produk mereka. Bukan setakat hanya memasarkan produk, Facebook dan Instagram juga digunakan untuk memasarkan, juga untuk memasarkan perkhidmatan yang ditawarkan oleh institusi seperti perpustakaan. Pustakaan di Sarawak mempunyai laman, juga akaun Facebook sendiri untuk mempromosikan produk-produk dan serta perkhidmatan yang kita tawarkan kepada pengguna perpustakaan. Jadi kuasa Facebook dan Instagram amat besar, ya. Bayangkan dalam masa jika kita mempunyai follower 100,000, jika kita memaklumkan satu produk atau satu berita atau satu maklumat yang kita nak sebarkan kepada pengguna, kita dapat memaklumkan dan juga memberitahu pengguna kita dengan cepat sekali. Tapi harus diingat, buku ini juga dia membincangkan betapa pentingnya maklumat sahih, ya. Especially bila kita nak memuat turunkan gambar-gambar atau produk-produk maklumat yang kita muat turun di Facebook dan Instagram, haruslah mempunyai maklumat yang sahih, ya. Jika kita memberi maklumat yang tidak sahih, ada, ya, akibatnya akan diambil tindakan oleh undang-undang jika kita menyebarkan produk-produk yang palsu, maklumat yang palsu. So buku ini amat saya syorkan bagi setiap komuniti, ya, yang ingin meluaskan lagi channel untuk dia memasarkan dan juga untuk bagaimana dia menjana pendapatan dengan menggunakan platform Facebook dan Instagram. Okey, untuk buku yang seterusnya saya ingin berkongsikan satu lagi buku yang berkaitan dengan buku pertama ni, tapi buku kedua ni dia lebih berkaitan dengan The Librarian, dalam bagaimana nak memasarkan content marketing, kandungan pemasaran, iaitu dari perspektif perpustakaan pula. Jadi sekarang hampir kesemua buku ini ditulis oleh Laura Salomon pada tahun 2016. Publisher dia American Library Association. Jadi buku ni pun nipis, mudah saya bawa. Saya amat suka buku ini sebab dia amat relevan dengan kerja saya sekarang. Sekarang saya banyak memasarkan perkhidmatan perpustakaan, perkhidmatan maklumat yang ditawarkan oleh pustaka melalui platform Facebook, platform seperti laman web, Instagram, Twitter dan sebagainya. Jadi buku ni amat bersesuaian lah
dan juga amat saya rujuk bila saya melaksanakan kerja saya. Jadi yang pertama sekali kenapa saya pilih buku ini, sebab buku ini amat mudah difahami sebab dia menggunakan bahasa yang mudah. Okay. Kedua, dia menyediakan template, tips-tips dan juga template bagaimana kita menggunakan bila kita nak menggunakan ayat-ayat untuk memasarkan perkhidmatan kita, kita harus mengambil kira dari sudut kehendak pengguna. Banyak institusi yang menggunakan konten marketing ni, dia lupa bahawa dia harus mengambil kira dari sudut perspektif pengguna. Contohnya kita nak menghasilkan konten daripada YouTube. Okay. Kita tidak hanya melakukan atau menghasilkan video YouTube yang nak promosikan organisasi tersebut saja. Kita harus menghasilkan konten atau konten YouTube yang dapat memenuhi kehendak maklumat pengguna. Dan juga kedua, aspek the attraction. Bila kita menghasilkan video itu harus mempunyai elemen-elemen yang menarik minat untuk orang kita, untuk pengguna dan juga viewer menonton kita punya video. Buku ini juga dia kongsikan bagaimana strategi-strategi yang kita boleh lakukan bila kita menghasilkan konten kandungan untuk kita uploadkan, kita muat turunkan di laman social media. Jadi dia ada garis panduan yang kita boleh ikuti. Apakah elemen-elemen yang kita boleh masukkan dalam kandungan kita, seperti visual, audio, music, even sampai bagaimana kita boleh menggunakan personality Insta famous untuk mendapatkan dan juga meluaskan lagi capaian kandungan mereka. Jadi kita lihat sekarang banyak kandungan menggunakan personality Insta famous untuk membantu mereka agar viewer tu lebih meluas, lebih besar dia punya audience, agar audience dia meliputi semua peringkat umur. Okay, so jadi buku ni amat bertepatan sekali, especially zaman sekarang, di mana semua kandungan perkhidmatan yang kita tawarkan kita tawarkan secara maya. Jadi bila kita nak mempromosikan produk kita, kita juga harus tahu bagaimana dan juga bagaimana kita nak mengolah konten marketing dengan strategik dan mantap. Okay. Dalam buku ini juga dia ada bagi sampel daripada Columbus Metropolitan Library, bagaimana digital strategi mereka memberi sampel bagaimana mereka dapat menggunakan laman web mereka untuk mempromosikan dan juga untuk mencapai audiens mereka. Jadi ada beberapa strategi yang dilampirkan dalam buku ini dan dapat kita guna sebagai contohlah. Kita dapat adaptasikan sampel ini untuk digunakan di dalam perpustakaan saudara-saudari masing-masing. Okay. Dan amat penting juga di sini dia ada terapkan betapa bila kita membuat promosi bahan-bahan dalam talian ni, dia kata social media account that only post program and event announcement. Okay, ada library yang hanya
mempromosikan aktiviti dan announcement. Okay. Kedua dia cakap di sini event announcement that only about those at the library, not at the community. Hanya cakap pasal perpustakaan, tak promote pasal community. Okay. Ketiga, a library blog that gets virtually not engagement and staff keep writing it anyway. Tentang bila-bila ada library yang mempunyai blog, konten yang dituliskan tidak menepati, tidak melibatkan penglibatan komuniti, tidak engage berkomuniti. Dia hanya cakap pasal library, bagaimana library ini berkaitan dengan komuniti, community engagement, penglibatan komuniti. Lepas tu keempat, social media accounts that sit inactive for days, weeks and even months. Inactive maknanya ada juga perpustakaan library, dia punya Facebook atau Twitter tidak aktif sampai berbulan-bulan. Jadi kalau tak aktif sampai berbulan, ini user pengguna tidak akan mengakses akaun tersebut untuk melihat akaun tersebut. Dan keempat, blog post full of paragraph with text and little else. Blog yang banyak teks, tak ada gambar, juga membuat viewer tidak suka melihat kita punya content. Dan maintaining online content such as link, list of pathfinder that metrics show get few if any visits. Okay. And terakhir sekali, a website full of pages that haven't been updated in months or years. Okay, ada laman web yang sekali dikemasginikan dalam berapa kali dalam setahun. Itu juga membuat kita punya viewer, pengunjung maya tu tidak menyukai dengan kandungan, dan juga kita punya kandungan kita share, yang kita kongsikan di social media. Okay, kesimpulannya, saya amat mengesyorkan viewer di luar sana, penonton di luar sana, untuk meminjamkan buku ini sekiranya anda ingin mendalami ilmu tentang pemasaran kandungan, okay, dan juga bagaimana buat duit dengan Facebook dan Instagram. Okay, jangan lupa daftar menjadi ahli pustaka di Sarawak. Dengan menjadi ahli pustaka di Sarawak, anda boleh pinjam 10 buah buku dan juga mengakses bahan-bahan secara digital dengan pangkalan data yang kita telah langgan di laman web kita. Terima kasih.